Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan melihat sebuah hadis berkenaan dengan suatu doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis ini. An Anas qala kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Daripada Anas katanya kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Allahumma rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakanlah kepada kami di dunia ini dengan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan pada hari akhirat nanti dengan kebaikan. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada siksaan api neraka. Daripada Anas katanya, doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini, iaitu supaya kita minta kepada Allah supaya dikurniakan dengan kebaikan hasanah di dunia dan juga di hari akhirat. Dan kemudian kita minta supaya kita dipelihara daripada azab neraka. Baik, hasanah, kebaikan. Apakah yang dimaksudkan dengan hasanah ataupun kebaikan itu? Bila kita minta kepada Allah dikurniakan dengan kebaikan, mungkin sebahagian orang memandang kebaikan itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, ataupun mungkin perkara-perkara yang lain yang baik pada pandangan mata manusia. Dan kebaikan itu sebenarnya, kalau kita lihat seperti mana kata-kata Al-Hasan, kalau tengok hadis yang sama, dia ada tambahan sedikit. Kalau yang tadi riwayat daripada Al-Bukhari, dalam riwayat At-Tirmizi ada tambahan. Itu berkenaan dengan makna hasanah itu. Anil Hasan fi qawlihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Qala fid dunya al-ilma wal ibadah wa fil akhirati al-jannah. Daripada Al-Hasan, itu Al-Hasan Al-Basri, pada firman Allah. Baik, doa yang Nabi sebutkan ini, iaitu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam surah 2 ayat 201, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa minhum man yaqulu, dan sebahagian daripada mereka ada orang yang berkata atau berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan pada hari akhirat nanti kebaikan. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab siksaan di neraka. Jadi ini doa yang sama seperti disebutkan dalam hadis tadi. Dan berkenaan dengan ayat ini, kata Al-Hasan, Anil Hasan fi qawlihi. Al-Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, iaitu merupakan murid kepada para sahabat Nabi. Dia katanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Qala fid dunya al-ilma wal ibadah. Kebaikan di dunia itu merujuk kepada ilmu dan ibadah, atau amalan yang soleh. Wa fil akhirati al-jannah, dan kebaikan pada hari akhirat nanti adalah syurga. Jadi itu makna hasanah. Kalau mengikut pemahaman Al-Hasan Al-Basri, iaitu seorang tabi'in. Kita tahu bahawasanya golongan yang paling faham berkenaan dengan agama ini, yang pertamanya tentulah Nabi SAW. Kemudian selepas daripada baginda, diikuti oleh para sahabat baginda. Seterusnya diikuti oleh golongan tabi'in. Dan seterusnya golongan atba'ut tabi'in. Kerana Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, khairu ummati qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik umatku, sebaik-baik di kalangan umatku ini adalah yang hidup pada zaman aku, iaitu para sahabat. Thumma allazina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang selepas daripada zaman mereka, iaitu golongan tabi'in. Thumma allazina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang selepas daripada zaman mereka, iaitu golongan atba'ut tabi'in. Jadi inilah golongan yang disebutkan sebagai golongan as-salafus salih, itu golongan yang mula-mula memeluk Islam, yang dekat masanya mereka dengan Nabi SAW. Jadi ilmu yang sampai kepada mereka merupakan ilmu yang benar, yang tak banyak berlakunya pencemaran dalam ilmu tersebut. Berbeza dengan kita yang jauh masanya dengan Nabi SAW itu, boleh jadi Islam yang datang kepada kita ni telah pun dicemari dengan pelbagai perkara. Telah dimasukkan dengan adat resam nenek moyang, ataupun dimasukkan dengan kepercayaan yang berasal daripada agama yang lain. Disebabkan jauhnya jarak masa kita dengan Nabi SAW itu, jadi mungkin boleh berlakunya banyak penyelewengan. Tetapi golongan tabi'in ini, zaman mereka masih dekat dengan Nabi SAW. Para sahabat masih hidup. Jadi apabila mereka ada masalah berkaitan dengan agama, mereka terus bertanya dengan para sahabat Nabi SAW. Jadi disebabkan itulah tafsir
yang paling baik yang pertamanya adalah tafsir Quran dengan Al-Quran. Yang keduanya Al-Quran dengan kata-kata Nabi SAW. Yang ketiganya tafsir Al-Quran dengan kata-kata para sahabat Nabi. Dan seterusnya tafsir Al-Quran dengan kata-kata golongan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Seperti mana kata Al-Hasan berkenaan dengan ayat 201 daripada surah Al-Baqarah ini. Itu makna kebaikan itu, kalau bagi kita, mungkin kebaikan itu merujuk kepada harta yang banyak, anak-anak yang ramai, kesihatan yang baik. Itu mungkin sebahagian daripada makna kebaikan. Tapi yang paling penting sekali, kebaikan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita di dunia ni adalah al-ilmu, ilmu wal ibadah, dan ibadah ataupun amalan yang soleh. Itu di dunia. Wa fil akhirah, dan pada hari akhirat nanti adalah syurga itu. Dan kalau kita lihat juga dalam Quran, Allah juga menyebutkan dalam banyak ayat-ayat yang lain berkenaan dengan hasanah ataupun kebaikan itu. Kalau kita lihat contohnya, Allah sebutkan dalam surah 39 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allah menyebutkan berkenaan dengan golongan yang dikasihi Allah. Itu golongan yang Allah sebut dalam ayat sebelum itu. Fabashshir ibad, maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, itu kepada orang-orang yang beriman. Allazina yastami'una al-qawl, iaitu orang-orang yang mereka mendengarkan kata-kata. Fayattabi'una ahsanah, lalu mereka mengikut yang paling baik daripada kata-kata itu. Jadi golongan yang beriman, apabila mereka mendengar kata-kata, sama ada mungkin kata-kata manusia, kata-kata ibu bapa ke, kata-kata tok guru ke, apa-apa saja, kata-kata manusia, fayattabi'una ahsanah, lalu mereka mengikut kata-kata yang paling baik. Jadi kata-kata yang paling baik itu adalah qala Allah, iaitu kata-kata Allah. Kemudian diikuti oleh qala Rasul, iaitu kata-kata Rasul. Itu merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Di golongan hamba-hamba Allah yang beriman, yang Allah kasihi mereka ini adalah golongan yang mereka mendengarkan kata-kata, pelbagai kata-kata, tetapi mereka mengikut kata-kata yang paling baik, itu kata-kata Allah dan juga kata-kata Rasul. Di sini Allah gunakan kalimah ahsanah itu. Jadi ahsanah di sini asal daripada kata-kata yang sama, hasanah itu kebaikan itu. Cuma bezanya ahsanah ni yang paling baik, yang terbaik. Ulaika allazina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah kurniakan kepada mereka hidayah, petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu, merekalah golongan yang menggunakan akal fikiran mereka. Golongan yang bijak berfikir, ulul albab. Jadi di sini Allah sebutkan berkenaan dengan
makna hasanah. Seperti mana kata Al-Hasan tadi, hasanah di dunia ni merujuk kepada ilmu itu. Jadi ilmu, sumber ilmu bagi manusia ni adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu dua sumber ilmu yang paling utama. Kemudian barulah datang sumber-sumber ilmu yang lain. Kemudian dalam satu lagi ayat dalam surah 2 ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata man yasha'. Allah dia memberikan al-hikmah, iaitu ilmu, kebijaksanaan, kefahaman kepada Alkitab dan juga As-Sunnah itu. Man yasha', kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, sesiapa yang dia dikurniakan dengan al-hikmah, ilmu, kebijaksanaan itu, faqad utiya khairan katsira, maka benar-benar dia telah diberikan dengan kebaikan yang banyak. Khairan. Khairan ini dia sama makna dengan hasanah, kebaikan. Khairan katsira, faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan dengan al-hikmah, iaitu ilmu, kebijaksanaan, kefahaman kepada kitab dan juga as-sunnah itu, maka benar-benar dia telah diberikan dengan kebaikan yang banyak. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tidak lain yang dapat mengambil peringatan daripada ayat-ayat Allah itu adalah golongan ulul albab, atau golongan yang bijak berfikir. Dalam surah 16 ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ladarul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Wa qila lil ladzina ittaqaw maza anzala rabbukum. Dan dikatakan bagi orang-orang yang, kepada orang-orang yang bertakwa itu, maza anzala rabbukum, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu? Qalu khaira, kata mereka itu adalah suatu kebaikan. Jika ditanya kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka, jadi mereka menjawab qalu khairah, kata mereka suatu kebaikan. Lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, Allah akan kurniakan kebaikan.
Iaitu di dunia mereka Allah kurniakan dengan ilmu, dengan taufik, dengan untuk melakukan amalan yang soleh, di samping pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu ketika di dunia. Wala darul akhirati khair, dan benar-benar negeri akhirat itu lebih baik lagi daripada dunia. Jadi apa yang Allah akan berikan pada hari akhirat nanti itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepada mereka ketika di dunia ni. Wala ni'ma darul muttaqin, dan benar-benar itulah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Minggu yang lepas kita lihat berkenaan dengan sebuah hadis di mana Nabi membandingkan nilai dunia itu ibarat seperti seseorang mencelup jarinya ke dalam laut dan kemudian dia mengangkat jarinya, dan apa yang tinggal di jari itu adalah dunia ni. Dia mungkin ada setitis dua air laut yang tinggal di jari itu. Setelah diangkat, maka itulah nilai dunia dibandingkan dengan nilai akhirat yang seluas lautan itu. Sebab itu Allah kata di sini, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, Allah akan kurniakan kebaikan kepada mereka di dunia ini. Tetapi yang lebih baik lagi, Allah akan berikan pada hari akhirat nanti. Wala darul akhirati khair, wala ni'ma darul muttaqin. Benar-benar negeri akhirat itu lebih baik, dan benar-benar dan itulah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu makna yang pertama, hasanah, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Begitu juga dalam, kalau kita tengok balik surah 2 ayat 201 tadi, Allah nyatakan dalam Quran berkenaan dengan sebahagian manusia, mereka berdoa kepada Allah, diberikan, dikurniakan dengan hasanah, kebaikan di dunia. Dan begitu juga kebaikan pada hari akhirat. Di kebaikan di dunia ni, seperti mana tafsiran Al-Hasan Al-Basri adalah merujuk kepada al-ilmu. Itu yang pertama, al-ilmu. Kerana itulah yang paling penting buat manusia. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia ini melalui kitab dan juga as-sunnah itu, itulah yang akan memberikan kebaikan yang banyak kepada mereka. Dan ada satu riwayat juga daripada Al-Hasan Al-Basri, makna hasanah dalam ayat ni, al-fahmu fi kitabillah wal ilmu. Hasanah dalam ayat ni merujuk kepada kefahaman kepada kitabullah itu dan ilmu. Jadi itu makna hasanah yang pertama, merujuk kepada ilmu atau merujuk kepada Al-Quran itu. Kemudian kalau kita lihat dalam surah 4 ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu, dia tak akan menzalimi seseorang itu walaupun seberat zarah. Wa in taku hasanah yudha'ifha. Dan kalaulah dia mempunyai suatu hasanah, suatu kebaikan. Jadi hasanah di sini merujuk kepada
makna yang kedua, iaitu hasanah itu merujuk kepada amalan yang soleh ataupun ibadah itu. Dan jika dia ada suatu amalan yang soleh, walaupun seberat zarah, yudha'ifha, nescaya Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi amalan yang soleh itu. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan dia akan kurniakan daripada sisinya dengan ganjaran yang besar, pahala yang besar. Di sini hasanah di sini merujuk kepada amalan yang soleh ataupun ibadah itu. Sama seperti mana kata-kata Al-Hasan juga, al-ilmu wal ibadah. Ataupun al-ibadah itu juga merujuk kepada al-amal soleh, amalan yang soleh. Dalam satu lagi ayat dalam surah 6 ayat 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Man jaa'a bil hasanah, siapa yang datang pada hari akhirat nanti dengan membawa al-hasanah, membawa kebaikan. Al-hasanah di sini sama seperti ayat tadi, merujuk kepada amalan yang soleh. Siapa yang datang pada hari akhirat nanti dengan kebaikan ataupun dengan amalan yang soleh, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali ganda balasan buat dia. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan siapa yang datang dengan suatu keburukan atau dengan amalan yang buruk, dengan dosa, fala yujza illa mislaha, maka dia tak akan diberikan balasan melainkan yang setimpal dengan dosa tersebut. Wahum la yuzlamun, dalam keadaan mereka maka takkan dizalimi sedikit pun. Jadi Allah menyebutkan berkenaan dengan rahmat Allah yang besar buat manusia ni. Setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah akan melipat gandakannya. Walaupun mungkin sesuatu yang kecil di mata manusia, kita buat satu kebaikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita, maka Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Yang paling kurang, Allah sebutkan, asyru amsalihha, itu 10 kali ganda, itu yang paling kurang. Bahkan Allah berkuasa untuk melipat gandakannya sampai kepada 700 kali ganda. Bahkan mungkin lebih lagi daripada itu. Berbeza dengan keburukan ataupun dosa, maka Allah akan membalas sesuai dengan nilai dosa tersebut, dengan tidak dilipat gandakan. Wahum la yuzlamun, dalam keadaan mereka takkan dizalimi sedikit pun. Disebabkan rahmat Allah yang besar itu. Kalaulah ada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, maka itu memang benar-benar disebabkan oleh kesalahan dirinya sendiri. Tak boleh untuk dia menyalahkan Allah, kerana Allah telah memberikan rahmat yang besar kepada kita semua. Antaranya dengan setiap kebaikan akan dilipat gandakan. Berbeza dengan dosa, akan diberikan balasan yang setimpal, tidak dilipat gandakan. Jika ada juga manusia yang dimasukkan ke neraka, maka itu disebabkan oleh keburukan dirinya sendiri, kelemahan dirinya sendiri. Dalam surah 17 ayat yang ke-7,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu melakukan suatu kebaikan, suatu amalan yang soleh, maka sebenarnya kamu telah berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Maka jika kamu melakukan keburukan ataupun dosa, maka sebenarnya kamu telah berbuat kejahatan kepada diri kamu sendiri. Di setiap kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Allah tak perlukan apa-apa pun daripada kita. Dan kalaulah semua manusia engkar sekalipun kepada Allah, maka itu tidaklah menyebabkan Allah itu menjadi hina, agama ini menjadi lemah. Tetapi kebaikan yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, amalan soleh yang Allah perintahkan untuk kita lakukan itu, kesemuanya untuk kebaikan diri kita sendiri. Kerana kitalah yang mengharapkan rahmat, mengharapkan hasanah daripada Allah itu. Dan kalaulah kita enggan melakukan amalan yang soleh sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yang Nabi tunjukkan, maka sebenarnya kita telah berbuat buruk, berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Kerana yang akan menerima akibat daripada keburukan itu adalah diri kita sendiri. Jadi ini makna hasanah yang kedua, iaitu merujuk kepada amalan yang soleh ataupun ibadah. Dan bila kita sebutkan berkenaan dengan amalan yang soleh ataupun ibadah itu, kita mesti ingat bahawasanya amalan soleh itu ataupun ibadah itu di sisi Allah, dia mestilah memenuhi dua perkara ataupun dua syarat. Yang pertamanya mestilah ikhlas, dilakukan kerana Allah, dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Kemudian yang keduanya, ia mestilah dilakukan sesuai dengan contoh daripada Nabi SAW. Kerana setiap ibadah itu, dia mestilah mempunyai perintah ataupun arahan daripada Allah dan juga Rasul, barulah boleh untuk kita lakukan. Dia berbeza dengan perkara-perkara dunia kita. Yang mana perkara-perkara dunia kita ni, kita boleh untuk lakukan, walaupun tanpa ada perintah daripada Allah. Perkara yang sesuai dengan hidup kita, yang tidak menyalahi perintah Allah, maka boleh untuk kita lakukan. Yang tak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi itu semua boleh dilakukan. Berbeza dengan ibadah, hukum asalnya itu tak boleh untuk kita, melainkan jika ada perintah daripada Allah untuk kita lakukan. Jika ada contoh daripada Nabi untuk kita ikut, maka ketika itu barulah boleh untuk kita lakukan. Jadi amalan soleh ataupun ibadah itu, dia mesti memenuhi dua syarat itu tadi. Itu ikhlas kerana Allah, dan mestilah mengikut contoh daripada Nabi SAW. Dalam Quran Allah menyebutkan berkenaan dengan golongan yang melakukan amalan yang soleh tetapi tidak dinilai pun di sisi Allah. Kalau kita tengok dalam surah surah 2 ayat 264.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu membatalkan pahala-pahala sedekah-sedekah kamu bil manni, iaitu dengan kamu mengungkit-ungkit, wal adza, dan menyakitkan hati penerimanya. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti mana seorang yang dia menginfakkan hartanya dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir, sedangkan dia tak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi Allah sebutkan di sini suatu peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya tidak membatalkan pahala daripada amalan mereka. Sama ada mungkin sedekah disebutkan di sini berkenaan dengan sedekah, ataupun begitu juga amalan-amalan yang lain. Jika kalau sedekah diikuti dengan perbuatan yang mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati para penerimanya. Ataupun kalau amalan yang lain, begitu juga sedekah ataupun infak yang dikeluarkan dengan tujuan untuk riak kepada manusia, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Di solat untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Walaupun dari segi zahirnya, ia adalah amalan yang soleh, ibadah. Tetapi jika dilakukan kerana riak, untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, bukan kerana Allah, walaupun sifat solat tu dah mengikut yang Nabi ajarkan, maka ia tak akan diterima di sisi Allah. Pahalanya itu akan terbatal. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab. Maka perumpamaan baginya adalah seperti perumpamaan sebuah batu yang licin. Alaihi turab, di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, lalu ia ditimpa oleh hujan yang lebat. Fatarakahu saldah, lalu hujan yang lebat itu menjadikan batu itu bersih dan juga licin. Hilang segala tanah-tanah itu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tak akan dapat untuk menguasai, iaitu mendapat hasil sedikit pun daripada apa yang telah mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada golongan yang ingkar itu. Jadi bagi golongan yang melakukan amalan untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia bukan kerana Allah, maka ia ibarat seperti batu yang licin yang ada tanah di atasnya. Jadi batu itu ibarat amalan yang soleh ataupun orang yang beriman itu. Kemudian tanah itu merupakan ganjaran daripada Allah ataupun pahala. Hujan itu pula merujuk kepada perbuatan mengungkit ataupun perbuatan menyakitkan hati orang lain, ataupun merujuk kepada riak itu. Ia menjadi hujan yang akan membasuh batu itu sehingga bersih, licin, tak ada lagi sebarang tanah ataupun tanah tu pahala ataupun ganjaran buat orang tersebut. Dan mereka tak akan dapat merasai sedikit pun hasil daripada apa yang telah mereka usahakan. Jadi ini golongan yang melakukan amalan yang soleh, niatnya bukan kerana Allah.
Begitu juga satu lagi, golongan yang buat amalan yang dikatakan sebagai amalan yang soleh, tetapi menyalahi perintah Nabi SAW. Kalau kita lihat, Allah sebutkan dalam surah 24 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Janganlah kamu menjadikan seruan daripada Rasul itu sama seperti mana seruan seorang kamu kepada seorang yang lain. Seruan atau perintah daripada Rasul itu tak sama seperti seruan atau perintah daripada orang yang lain. Hatta ibu bapa sekalipun. Perintah Rasul itu lebih utama. Qad ya'lamullahu allazina yatasallaluna minkum liwaza. Allah mengetahui orang-orang yang mereka menarik diri, iaitu keluar secara senyap-senyap daripada majlis Nabi. Ini merujuk kepada keadaan ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis baginda, ada sebahagian golongan yang munafik, mereka keluar daripada majlis Nabi itu secara senyap-senyap. Kononnya Nabi tak nampak mereka keluar daripada majlis tersebut. Tapi Allah nyatakan, qad ya'lamullah, benar-benar Allah tahu orang-orang yang mereka keluar daripada majlis Nabi itu. Mereka tak nak untuk mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Falyahzaril lazina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah orang-orang yang mereka menyalahi perintah Rasul itu, hendaklah mereka berhati-hati, berjaga-jaga. An tusibahum fitnah. Kerana mereka akan ditimpakan dengan fitnah, ataupun ujian, musibah. Au yusibahum azabun alim. Ataupun timpakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini merupakan suatu ancaman kepada golongan yang menyalahi perintah Nabi SAW. Oleh sebab itu dalam masalah ibadah ini, dia mestilah yang pertamanya kita ikhlas kerana Allah, kerana tanpa ikhlas ia akan menjadi sia-sia amalan tersebut. Begitu juga syarat yang kedua, dia mestilah menepati apa yang Nabi tunjukkan, yang Nabi ajarkan. Kalau tak, juga ia akan menjadi amalan yang sia-sia, bahkan membawa dosa kepada diri kita. Baik, jadi itu makna hasanah yang kedua, itu merujuk kepada amalan yang soleh ataupun ibadah. Seterusnya Allah sebutkan dalam surah 4 ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah
وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ما أصابك من حسنة فمن الله. Apa yang menimpa kamu daripada hasanah, daripada kebaikan. Hasanah di sini merujuk kepada kebaikan dalam bentuk nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia tu. Jadi itu makna yang ketiga bagi hasanah adalah nikmat, kebaikan yang Allah berikan kepada manusia, yang manusia sukakan kepada perkara tersebut. Mungkin sama ada harta, anak-anak, kesihatan, umur yang panjang, keuntungan dalam perniagaan dan sebagainya. Dan ini kebaikan juga sebahagian daripada hasanah. Faminallah, maka itu datang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Dan apa yang menimpa kamu daripada keburukan, iaitu ujian, musibah ataupun azab, famin nafsik, maka itu semua datang daripada diri kamu sendiri, disebabkan dosa dan kesalahan manusia itu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad kepada manusia itu sebagai seorang rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi kepada kebenaran itu. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taatkan rasul, maka benar-benar dia telah taatkan Allah. Taatkan rasul itu maknanya kita mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikut sunnah rasul itu faqad ata'a Allah, maka benar-benar dia telah taat kepada Allah, dia telah mengikut Al-Quran. Di Al-Quran dan juga As-Sunnah itu dia mestilah seiring. Tak boleh seorang Muslim itu menolak hadis-hadis Nabi SAW, kerana hadis itu merupakan tafsiran kepada Al-Quran. Tanpa hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana mungkin seorang itu boleh untuk melakukan ibadah, amalan yang soleh? Kerana yang menerangkan kepada kita bagaimana cara untuk solat, bagaimana cara untuk bayar zakat, haji, umrah dan sebagainya, semuanya disebutkan secara detail dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cuma bila berkaitan dengan hadis ini, kita kena kaji sama ada hadis tersebut sahih, hasan, dhaif ataupun palsu. Jadi kita kena hati-hatilah. Tapi siapa yang mengikut Rasul, yang mengikut sunnah itu, maka benar-benar dia telah mengikut Allah, mengikut Al-Quran, taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Dan siapa yang berpaling, maka tiadalah kami mengutuskan engkau ke atas mereka sebagai seorang yang mengawal mereka, yang memaksa mereka. Jadi Allah utuskan Nabi SAW kepada manusia ni untuk menyampaikan kepada mereka hidayah bayan, keterangan-keterangan. Tetapi yang memberikan hidayah taufik itu adalah Allah. Nabi sendiri tak dapat memberikan hidayah kepada Abu Talib, pakcik yang dia kasih, yang dia sayang tu. Sehingga Abu Talib, disebabkan keengganan dia menerima Islam, keengganan untuk mengucapkan kalimah syahadah, maka dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Kerana Nabi diutuskan sebagai Rasul. Wa arsalnaka linnasi rasula. Allah utuskan Nabi itu sebagai Rasul, menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Bukan Allah utuskan Nabi itu sebagai hafizah, sebagai orang yang mengawal mereka, yang memaksa mereka. Seterusnya dalam surah 7 ayat 95,
Ada ayat 94 lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها. Dan tiadalah kami utuskan pada sebuah kota itu daripada seorang nabi illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra, melainkan kami timpakan kepada mereka kesusahan dan penderitaan, la'allahum yadharra'un, supaya mereka semua menjadi tunduk merendah diri kepada Allah. Di setiap umat yang Allah utuskan Rasul kepada mereka, Allah akan uji mereka dengan kesusahan dan penderitaan. Untuk Allah tengok sama ada mereka ini masih lagi sombong, takabur kepada Allah dan juga Rasul, ataupun mereka kembali untuk menjadi golongan yang beriman, yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Itu sebagai ujian kepada mereka. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian setelah itu Allah gantikan kesusahan dan penderitaan itu dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Jadi hasanah di sini sama dengan ayat tadi, iaitu merujuk kepada kebaikan, nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu. Dia kata Sufyan Ats-Tsauri, iaitu seorang tabi'in, tentang makna hasanah itu, antara makna hasanah katanya adalah rizqut tayyib, al-ilmu wa rizqut tayyib, ilmu dan rezeki yang baik. Jadi hasanah dalam ayat ini di sini merujuk kepada nikmat ataupun rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Walaupun itu merupakan golongan yang engkar kepada Allah. Allah sebutkan di sini, asalnya Allah uji mereka dengan kesusahan dan penderitaan. Tapi kemudian mereka tetap juga engkar kepada Allah. Allah uji mereka pula dengan kurniakan kebaikan kepada mereka. Qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra. Dan bagi golongan yang engkar itu, mereka tidak menganggap kebaikan ataupun nikmat yang banyak, rezeki yang baik itu sebagai suatu bentuk ujian. Yang mereka katakan, nenek moyang kita dulu telah pun ditimpa dengan kesusahan dan juga diberikan dengan kesenangan. Bagi mereka, susah senang itu merupakan lumrah kehidupan, akan sentiasa berlaku. Sedangkan mereka lupa. Itu semua merupakan ujian daripada Allah kepada mereka untuk Allah lihat siapakah di antara mereka ni golongan yang tunduk, merendah diri, kembali kepada kebenaran itu. Mula-mula Allah uji dengan keburukan, kesusahan, penderitaan, kemudian digantikan pula dengan kebaikan, rezeki yang banyak. Dan kemudian setelah mereka tetap juga engkar kepada Allah, fa'akhaznahum baghtah, lalu kami menimpakan azab kepada mereka dengan tiba-tiba. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadari tentang kedatangan azab tersebut. Jadi ini
Makna yang ketiga bagi hasanah iaitu merujuk kepada segala nikmat kurniaan yang Allah berikan kepada manusia itu juga sebahagian daripada makna hasanah. Tapi yang lebih utama tadi, yang pertama, makna hasanah adalah ilmu itu. Al-Quran dan juga As-Sunnah itu, kefahaman kepada Quran dan juga As-Sunnah itu. Itu hasanah yang paling besar Allah berikan. Kemudian yang keduanya, amalan yang soleh. Daripada ilmu itulah manusia berupaya untuk melakukan amalan yang soleh sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Nabi tunjukkan. Kemudian barulah datang hasanah dalam bentuk yang ketiga, iaitu nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia itu. Dan kemudian satu lagi, itu hasanah di dunia. Ilmu, amalan yang soleh dan juga nikmat itu hasanah di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian satu lagi, wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat itu pula merujuk kepada syurga yang Allah janjikan kepada golongan yang beriman. Allah sebut dalam surah 4 ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. Tidaklah sama keadaannya orang-orang yang duduk di kalangan orang-orang yang beriman yang tiada keuzuran. Wal mujahidun fi sabilillah, dengan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka terhadap orang-orang yang duduk, itu yang tinggal tidak keluar fi sabilillah, darajah, dengan darjat kedudukan. Allah tinggikan darjat golongan yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwa raga mereka. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan bagi setiap golongan itu, bagi setiap golongan itu merujuk kepada golongan yang beriman tapi yang tidak berperang pada jalan Allah, dengan golongan yang berperang pada jalan Allah, setiap golongan ini wa'adallahu al-husna, Allah janjikan kepada mereka al-husna, dengan yang paling baik. Ini juga daripada kalimah hasanah tu. Itu yang baik. Al-husna di sini merujuk kepada syurga yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan setiap golongan itu setiap golongan yang beriman itu Allah janjikan kepada mereka dengan kebaikan yang paling baik, itu dengan syurga tu. Wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah mengutamakan, memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad ke atas orang-orang yang duduk itu, yang tinggal, ajran 'azima, dengan keutamaan atau ganjaran yang besar, yang utama. Dan satu lagi ayat, surah 10 ayat 26.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la zillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, yang melakukan amalan yang soleh. Al-husna adalah yang paling baik. Al-husna di sini, yang paling baik itu adalah syurga. Allah janjikan kepada golongan yang melakukan amalan yang soleh, kebaikan di sini. Wa ziyadah, dan ada tambahan yang Allah akan berikan di samping nikmat syurga itu. Wa ziyadah, ada juga nikmat tambahan yang lebih hebat lagi daripada nikmat syurga itu. Di ziyadah di sini merujuk kepada nikmat dapat melihat Allah pada hari akhirat nanti. Itu nikmat yang paling besar. Lebih hebat lagi daripada nikmat syurga itu nikmat untuk dapat melihat Allah pada hari akhirat nanti. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Dan wajah-wajah mereka takkan diliputi oleh sebarang bentuk kesedihan dan kehinaan. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni syurga. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Baik, jadi ini makna hasanah. Yang seterusnya itu hasanah di akhirat, iaitu Allah akan kurniakan syurga itu kepada orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepadanya. Jadi hari ini kita lihat sebuah hadis ataupun doa yang paling banyak, jadi kata Anas, yang paling banyak diucapkan oleh Nabi SAW, iaitu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bila masa kita berdoa kepada Allah, sama ada mungkin selepas daripada solat kita ataupun mungkin di luar daripada solat kita, jadi kita perbanyakkan doa ini. Kerana kita tidak mengikut contoh daripada Nabi SAW, yang mana inilah doa yang paling banyak baginda ucapkan. Dan hari ini kita lihat berkenaan dengan makna hasanah, kebaikan itu. Yang pertama, merujuk kepada ilmu ataupun Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Kemudian yang keduanya, merujuk kepada amalan yang soleh. Itu juga kebaikan, hasil daripada ilmu tadi. Seterusnya, nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia, itu juga sebahagian daripada hasanah, kebaikan. Dan seterusnya, hasanah pada hari akhirat nanti adalah dimasukkan ke dalam syurga. Wa qina azabannar. Dan kita juga mohon kepada Allah dalam doa ini supaya dilindungi daripada azab neraka. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah tadi dan juga daripada hadis-hadis yang kita lihat ini. Baik, sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan dan kesempatan kepada kita untuk kita terus mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah itu, kerana itulah kebaikan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.
Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.